Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ke udara untuk membincangkan tentang belanjawan 2021 yang bakal melalui proses penggulungan pada hari esok. Namun terkini kita mendapat tahu bahawa ada kemungkinan besar Tan Sri Muhyiddin sudah begitu gelabah, sudah begitu terdesak. Beliau tidak yakin bahawa belanjawan esok akan diluluskan oleh Parlimen. Maka ada kemungkinan besar pada hari esok sesi penggulungan akan dipanjangkan sehingga proses pengundian tidak mungkin dapat ditunaikan pada hari esok. Jadi malam ni beberapa soalan telah pun disediakan oleh sahabat-sahabat untuk kita membincangkan tentang belanjawan yang bakal diundi pada hari esok atau kemungkinan besar ditangguhkan pada minggu hadapan ataupun pada bulan Disember. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara Tun Quraish untuk membacakan soalan. Silakan. Okey. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar cerita kemungkinan besar pengundian bajet akan ditangguhkan ke minggu depan. Adakah perkara itu benar tu? Dan kenapa perlu ditangguhkan tu? Okey. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa hari ini sehingga ke saat ini hanya lebih kurang 89 ahli parlimen Perikatan Nasional yang telah pun menyatakan persetujuan untuk mengundi belanjawan 2021. Daripada 89 orang ini, 20 daripadanya datangnya daripada Barisan Nasional yang terdiri daripada menteri-menteri dan timbalan menteri. Okey. Namun ada 23 orang lagi yang terdiri daripada the backbenchers yang masih lagi belum membuat sebarang keputusan dan hanya akan mengundi belanjawan 2021 sekiranya dua permintaan mereka. Pertama, moratorium secara automatik diberikan kepada semua, dan yang kedua, pengeluaran KWSP akaun 1 dengan jumlah maksimum maksimum sebanyak RM10,000 dibenarkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi kata dua ini telah pun diberikan oleh kepimpinan Barisan Nasional terdiri daripada the backbenchers, dan hari ini kita lihat Presiden UMNO Susah Agung UMNO telah pun mengadakan pertemuan terakhir dengan Tengku Zafrul, Menteri Kewangan kita, dan apa saja yang berlaku dalam perbincangan tersebut esok kita akan lihat apa outcome dia, apa hasilnya. Namun difahamkan ada kemungkinan besar esok proses penggulungan akan didelaykan, tuan-tuan, akan didelaykan supaya proses pengundian tidak sempat berlaku pada hari esok. Ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang sudah menjadi lumrah biasa dilakukan oleh mereka-mereka yang yang telah pun terlalu terdesak ni, tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita tengok pada hari esok sama ada berjaya ataupun tidak pengundian ini dilakukan. Okey. Okey, Dok. Bagaimana pula dengan komponen BN tu? Kita biasa bercakap pasal MP UMNO. So komponen BN macam MIC, MCA, adakah diorang setuju dengan belanjawan, Datuk rasa? Komponen BN yang menjadi ahli parlimen terdiri daripada mereka yang memegang jawatan, bukan the backbenchers. Jadi komponen BN, MIC, MCA telah pun memberikan sokongan kepada belanjawan ini. Namun kena faham ianya juga bergantung sama ada belanjawan ini membuat undian secara sulit atau undian secara terbuka. Kalau undian itu berlaku secara sulit, kemungkinan juga 20 orang yang telah menandatangani kenyataan mengatakan mereka menyokong belanjawan ini, mungkin daripada 20 orang ini pun ada yang tidak mengundi belanjawan tersebut. Maknanya tidak mengundi untuk menyokong belanjawan tersebut. Tetapi sekiranya ianya dilakukan secara terbuka. Jadi kita kena fahamlah, sahabat-sahabat ni berada di dalam kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional, maka sudah pastilah mereka akan memberikan sokongan
kepada apa yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul. So Datuk, boleh ke diorang usulkan kepada speaker untuk mengadakan pengundian tu secara sulit tu? Ini terpulang kepada ahli parlimen yang hadir esok. Kalau misalnya pengundian berlaku secara sulit, bagus. Kerana sekiranya pengundian berlaku secara sulit, ahli-ahli parlimen di dalam Perikatan Nasional yang tidak bersetuju dengan apa yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul, apa yang diputuskan oleh kerajaan Muhyiddin, saya yakin mereka tidak akan memberikan sokongan. Dan seperti mana yang kita tahu, sehingga ke hari ini mereka masih lagi berdegil, masih lagi angkuh, masih lagi tidak mahu membenarkan KWSP dikeluarkan oleh pencarum menggunakan akaun satu maksimum RM10,000 seperti mana yang dipinta dan dicadangkan oleh Datuk Seri Najib. Dan yang kedua, mereka juga masih lagi mengeluarkan kenyataan hari ini yang mengatakan bahawa moratorium hanya akan diberikan kepada the B40, maknanya kumpulan sasar tertentu, dan itu pun kita tak tahu sama ada semua B40 akan memperolehi moratorium tersebut atau mereka yang tidak ada tunggakan di bank. Contohnya mereka yang macam dulu mereka memberikan moratorium kepada mereka yang tidak ada tunggakan melebihi 2 bulan. Ini akan dapat kita tahu esok dalam sesi penggulungan oleh Menteri Kewangan. Okey. Okay, Tok, baru-baru ni ada sebuah kenyataan daripada NT UMNO, iaitu Datuk Johari Ghani tu, mengatakan bahawa sekiranya bajet ini ditolak, maka Barisan Hadapan dan kaki tangan awam tidak akan dapat gaji dah. So rasa-rasanya sebelum tu pada 14 November yang lalu MOF juga turut menyatakan perkara yang sama juga. Jadi apakah sebenarnya Datuk Johari Ghani ni, dia apa tujuan dia nak ulang sekali lagi apa yang MOF? Yalah, Johari Ghani ni orang Syed Mokhtar. Syed Mokhtar ni dia antara founder Muhyiddin, dan juga Syed Mokhtar ni, Johari Ghani ni dia punya pegawai khas dia Effendi Zahari adalah merupakan campaign manager kepada Muhyiddin Yassin. So kita fahamlah kalau ada orang dalam UMNO ni yang serupa macam Anwar Musa, walaupun duduk di dalam parti tu UMNO, tapi jiwa dia PPBM. Ketaat setia dia terletak pada sebelah sana. Jadi kita kena faham. Saya nak beritahu bahawa kenyataan Johari ni tak berapa tepat. Kenyataan dia tak berapa tepat. Walaupun dia Menteri Kewangan, dia lupa pada tahun 1999. Belanjawan juga pada ketika itu kita telah meluluskan belanjawan untuk tahun 2000 tanpa melalui proses parlimen. Dia telah berlaku tanpa melalui proses parlimen. Kena ingat pilihan raya tahun 1999 ketika itu. Belanjawan untuk tahun 2000 telah berlaku tanpa melalui proses parlimen, di mana gaji kaki tangan awam masih lagi boleh dibayar. Dan satu benda yang mungkin Johari tak tahu, sekiranya seorang Perdana Menteri interim, katakanlah pada hari esok berlaku pengundian, ataupun bulan Disember ni berlaku pengundian, ataupun minggu depan berlaku pengundian, maka disahkan bahawa Muhyiddin telah kehilangan majoriti di parlimen. Bila dia hilang majoriti di parlimen, dia kena menghadap ke bawah Duli Tuanku. Dia kena letak jawatan. Kalau dia ada rasa masih lagi ada sedikit maruah pada diri dia kena letak jawatan. Dan kalau dia pada ketika itu mengambil keputusan untuk membubarkan parlimen, dia boleh bubarkan parlimen. Tetapi akhirnya keputusan terletak di tangan baginda Tuanku. Jadi kalau Tuanku mengatakan okey, saya boleh bubar dengan syarat kamu letak jawatan cara baik, maka kita tidak ada lagi Perdana Menteri dan parlimen dibubarkan. Dan seperti mana yang semua tahu, keadaan kita hari ini, kita berhadapan dengan COVID-19, sudah pasti pilihan raya tidak boleh diadakan dalam tempoh terdekat. Maka Tuanku boleh melantik seorang interim Prime Minister. Okey, interim Prime Minister ni boleh menjalankan tanggungjawab dia sebagai Perdana Menteri interim, dan ini boleh pergi sehingga ke tempoh 60 hari. Maknanya selepas tempoh 60 hari ni, sekiranya ketika itu keadaan COVID masih lagi belum baik, maknanya
negara kita masih lagi dilanda dengan COVID-19 ni, maka pada ketika itu Perdana Menteri interim boleh mengisytiharkan darurat. Kenapa nak kena isytihar darurat? Kerana nak pastikan bahawa gaji kaki tangan awam, apa yang telah pun diputuskan oleh kerajaan interim untuk diberikan kepada rakyat dalam bentuk bantuan, BERIM ke, bantuan awal persekolahan ke, ataupun bantuan untuk nelayan, bantuan untuk mereka yang terkesan. Keputusan juga boleh dibuat oleh Perdana Menteri interim untuk memberikan moratorium secara automatik kepada semua tanpa mengira latar belakang. Dan Perdana Menteri interim juga boleh membuat keputusan untuk override keputusan yang dibuat oleh CEO KWSP yang tidak membenarkan pencarum-pencarum mengeluarkan duit. Kalau dia bantah juga ketika tu, Perdana Menteri interim boleh buang ketua pengarah ataupun any CEO KWSP, gantikan dengan yang baru yang boleh memahami masalah rakyat hari ini. Hari ini kita dihujani dengan pelbagai bentuk rayuan, rintihan. Hari ini ada yang beritahu bahawa rumah dah tak boleh nak makan dah. Dulu dia kerja spray kereta, spray kereta. Sekarang ni modal untuk beli cat pun dah tak ada. Modal nak pergi bayar duit gas pun dah tak ada. Macam-macam tuan-tuan yang dihadapi oleh rakyat di bawah. Jadi mereka amat-amat memerlukan duit KWSP mereka sendiri, bukan duit KWSP Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, Azmin Ali ataupun Anwar Musa. Ini duit KWSP rakyat. Duit yang mereka nak gunakan untuk membantu negara pulihkan ekonomi. Bukan duit kau. Kena ingat tu, bukan duit abah kau, tetapi duit rakyat. Rakyat nak keluarkan duit dia sendiri supaya dia boleh selamatkan keluarga dia, supaya dia boleh dapat balik sedikit modal untuk diteruskan perniagaan yang terencat, supaya dia boleh mulakan perniagaan baru bagi setengah-setengah pihak yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Macam-macam alasan kenapa rakyat hari ini amat memerlukan duit yang sepatutnya disimpan oleh hari tua. Hari ini mereka nak hidup sekarang, tak mau mati sekarang, dan akhirnya tak dapat merasa apa yang dia simpan untuk hari tua. Jadi hari ini sepatutnya kerajaan Muhyiddin ini tidak lagi bersifat angkuh. Dia kena faham keadaan rakyat di bawah. Jadi itu sebabnya saya menyeru kepada ahli-ahli parlimen, janganlah ada yang kata kalau tak dapat dua perkara ni dapat tunaikan 70-80% pun dah jadi. No. Hari ini kena faham yang terdesak, yang hari ini memerlukan sokongan MP UMNO dan MP BN 43 orang ni ialah Muhyiddin Yassin. Dia yang sepatutnya buang ego dia. Dia yang sepatutnya henti daripada bersifat angkuh dan berikan apa yang diminta oleh rakyat. Dua benda saja. Pertama, moratorium. Yang kedua, rakyat mahu keluar duit KWSP sendiri, bukan duit kamu. Jadi sepatutnya hari ini kita boleh luluskan belanjawan ini, kita boleh pastikan semua berlaku. Tapi kalau tidak diluluskan juga disebabkan keangkuhan Muhyiddin ini, tuan-tuan, jangan bimbang. Kita boleh declare emergency. Bila dah dekat dengan tempoh matang 60 hari selepas parlimen dibubarkan, dah dekat-dekat pada tempoh tersebut, tengok memang tak boleh buat pilihan raya sebab COVID masih tinggi. Sekarang ni kita tak tahu. Angka-angka ni mungkin boleh direka-reka oleh Muhyiddin Yassin. Sekarang kita tak pasti sama ada angka ni betul ke tidak. Lepas ni baru kita tubuhkan jawatankuasa untuk kaji sama ada angka-angka yang dipersembahkan oleh Muhyiddin dan kucu-kucunya ini adalah angka yang sahih, bukan angka yang dibuat ataupun diubah suai untuk memastikan rancangan dia untuk melaksanakan apa yang dipanggil sebagai darurat berlaku. Yang penting, tuan-tuan, Perdana Menteri interim bukan Perdana Menteri yang bernama Muhyiddin Yassin. Kerana Muhyiddin telah pun kehilangan sokongan majoriti di parlimen. Jadi Perdana Menteri interim yang akan datang, kalau dah dekat-dekat dengan tempoh genap 60 hari kita masih tak boleh buat pilihan raya, maka beliau boleh memohon kepada baginda tuanku untuk melakukan apa yang dipanggil sebagai proklamasi darurat. Sama seperti Batu Sapi. Tidak ada tentera yang dikerahkan untuk mengawal Batu Sapi, tetapi kita telah mengisytiharkan darurat. Ada apa-apa berlaku di Batu Sapi? Tak ada.
Maknanya proklamasi darurat boleh diisytiharkan, tetapi bukan darurat mengikut acuan lama. Darurat seperti mana konfrontasi Indonesia, darurat seperti mana apabila kita berhadapan dengan ancaman komunis. No, kita nak darurat yang mesra ekonomi. Kita nak darurat yang mesra perniagaan. Kita tak nak lagi walaupun darurat tidak ada, tetapi rakyat hari ini umpama dalam keadaan darurat. Kita tak nak berlaku macam ni, tuan-tuan. Hari ini bila mereka melaksanakan PKP pada bulan Mac, rakyat dipaksa duduk di rumah, rakyat hilang sumber pendapatan, rakyat tak boleh bagi anak-anak makan. Peringkat awal mereka mendengar nasihat daripada Datuk Seri Najib. Pada ketika itu, tuan-tuan, bila dia baru-baru jadi Perdana Menteri, abah kau ni tak lagi belum lagi lah terlalu angkuh. Dia dengar banyak nasihat daripada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib suruh tambah bantuan untuk mereka yang memerlukan. Alhamdulillah, dapat berapa? 1,600 lebih kurang. 1,200, 1,600. 1,200. Lepas tu ni bantuan prihatin. Kemudian dia berikan bantuan untuk peniaga-peniaga. Walaupun ramai peniaga tidak berpuas hati, tetapi setidak-tidaknya ada RM600 sebulan untuk subsidi pekerja-pekerja. Ada sedikit bantuan untuk bantuan mikro untuk usahawan-usahawan kecil. Ada bantuan untuk membolehkan rakyat meminta pinjaman daripada tekun, meminta pinjaman daripada Amanah Ikhtiar Malaysia dan macam-macam bentuk bantuan. Tapi bila dia dah berkuasa, tuan-tuan, dia dah besar kepala, hari ini apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Najib untuk mengukuhkan ekonomi langsung, tuan-tuan, tak masuk dalam kepala dia, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hari ini dia terpaksa berhadapan dengan satu Judgment Day. Esok sepatutnya menjadi Judgment Day, tetapi mungkin seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Muhyiddin memang bukan seorang gentleman, bukan seorang anak jantan yang ada telur. Kemungkinan besar, tuan-tuan, esok dia akan tangguhkan sesi untuk mengundi. Tapi saya rayu kepada teman-teman daripada Barisan Nasional, apa pun yang dihadiahkan oleh Muhyiddin Yassin. Untuk makluman saudara, Anwar Musa hari semalam nak berjumpa dengan ahli-ahli parlimen, backbenchers Barisan Nasional, dan dia minta di-reply siapa yang sudi hadir. Dan dia sebut, tuan-tuan, dia sebut ini adalah untuk SOP dan untuk gift. Saudara nak pastikan backbenchers hadir perjumpaan dengan Anwar Musa, ada gift, tuan-tuan, ada sogokan, tuan-tuan. Jadi ini tak sepatutnya berlaku, saudara. Bukan hanya Datuk Seri Nazri Aziz ditawarkan dengan jawatan pengurusi PNB. Kita juga tahu bukan hanya Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah ditawarkan sebagai pengurusi Petronas. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, walaupun pelbagai tawaran diberikan kepada manusia-manusia ini, tidak ada seorang pun yang mengambilnya, tuan-tuan, kerana mereka ada prinsip. Dan Tengku Razali Hamzah, tuan-tuan, telah pun mengumumkan bahawa besok beliau tidak akan hadir untuk turut serta dalam perbahasan, dan juga beliau juga tidak akan hadir dalam sesi untuk pengundian. Maknanya, tuan-tuan, 114 saja yang diperolehi oleh Muhyiddin Yassin. Kalau tanpa undi arwah YB Greek, tanpa undi daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, tanpa undi daripada Nazri Aziz, itu dah cukup untuk melingkupkan Muhyiddin Yassin. Okey, ada soalan lain? Okey tu. Ini kita pasal apa ni? Jasa ni tu. Ya, jasa. Baru-baru ni diorang usul agar jasa ni ditukar nama tu daripada kepada JCOM lah. Apakah dia punya, orang kata, relevan dia nak tukar nama ni? Adakah jasa dia merubah ke apa ke, bajet dia ke? Saya cadangkan supaya kalau nak pilih nama yang lebih bersesuaian dengan peranan baru jasa yang nak diberikan. Sama ada dia tukar kepada JLAT ke kan, sebagai sebuah jabatan yang ditubuhkan untuk menjilat Muhyiddin, kan,
ataupun dia boleh tukar kepada Jamin, Jamin sebagai sebuah jabatan yang ditugaskan untuk membersihkan imej Azmin yang terpalit dengan seks luar tabi'i ini. Ataupun dia boleh buat Jebon. Sebab jabatan ini saudara, kalau dulu ada 1,400 lebih kaki tangan, belanja yang kita gunakan setiap tahun sekitar 21-23 juta. Tiba-tiba nak belanjakan sampai 85 juta. Anggota yang dulu ada 1,400, hari ini cuma 52 orang saja anggota. Jadi apa kejadah nak sampai 85 juta ringgit. Hari ini Menteri ISET Saifuddin Abdullah mengatakan bahawa mungkin diturunkan. Berapa banyak diturunkan kita nak tahu. Jadi ini juga adalah salah satu sebab kenapa ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional tidak boleh menyokong apa yang cuba dilakukan. Kita kena tolak belanjawan ini supaya belanjawan ini tidak diluluskan dan kita dapat turunkan Muhyiddin yang angkuh, bongkak, pembuli, diktator ini dapat kita turunkan sebagai Perdana Menteri dan kita angkat Perdana Menteri baru sementara sebelum kita adakan pilihan raya umum. Cukuplah kalau bagi muka kat dia hari ni, dia janjikan macam-macam kat tuan-tuan ahli-ahli parlimen. Mungkin dia boleh tunaikan janji. Tetapi ingat, selepas dia tunaikan janji, tuan-tuan ada komitmen untuk memastikan rancangan dia berjaya dan akhirnya UMNO sendiri akan dikuburkan oleh Muhyiddin Yassin. Jadi, jangan silap buat keputusan. Saya, walaupun saya bekas panel pemikir Jabatan Hal Ehwal Khas ataupun JASA ni, tetapi saya merasakan kalau dulu dengan modal 21-22 juta ringgit setahun, kita boleh membayar gaji 1,400 lebih kaki tangan. Kita boleh buat program-program jasa bukan hanya dalam negeri, termasuklah membetulkan persepsi pelajar-pelajar Malaysia di luar negara. Kita pergi ke London, kita pergi ke Jepun, merata dunia kita boleh pergi dengan duit 21 juta ringgit. Kenapa hari ini perlu sampai 85 juta ringgit? Patut duit ini bagi sikit dekat kemas supaya mereka boleh angkat martabat sukarelawan penggerak kemas ini yang hari ini hanya dibayar tuan-tuan RM500 sebulan. Kenapa? Kerana apa mereka ni bayar RM500? Kerana kerajaan Muhyiddin gagal untuk mengangkat penggerak-penggerak kemas ini sebagai kaki tangan kemas. Mereka hanya digelar sebagai sukarelawan yang dibayar hanya RM500. RM500 ni nak makan apa? RM500 ni apa yang boleh dibeli dengan RM500? Sepatutnya sekurang-kurangnya mereka menikmati gaji minima RM1,200 sama seperti rakyat lain, sama seperti pekerja-pekerja swasta. Kita ada had minima gaji minima, iaitu RM1,200. Ikutlah kamu yang buat benda ni, kan? Okey. Okey Tok, baru-baru ni tular gambar YB Muar Tok, dia bergambar dengan bosku Tok. Dia apa komen Tok? Dia saja melawat ke sejarah ke apa? Komen saya simple je lah. Datuk Seri Najib ni dia baik dengan semua orang. Jadi kalau orang nak datang melawat menziarah dia, minta pandangan dia, kan, terpulang lah. Tapi ada juga kawan-kawan saya yang YB Muar ni pergi datang menziarah melawat kan, minta pandangan, lepas tu tak ikut pun pandangan dia. Jadi bagi saya terpulang lah. Buat masa ni kalau ada orang nak bersama dengan kita, kita terima je lah. Tetapi kena ingat kadang-kadang orang yang nak bersama dengan kita ni boleh merebahkan kita. Tapi saya yakin Datuk Seri Najib bijaksana, dia tahulah cara nak menilai manusia, kan? Siapa pun yang dia datang nak minta pandangan dia, dia bagi pandangan. Muhyiddin pun satu ketika dahulu, kan, banyak juga pandangan-pandangan Datuk Seri Najib ni yang diikut, kan? Sama juga dengan Muar ni. Takut nanti Muar pun jadi macam Muhyiddin. Mula-mula ikut, lepas tu tak ikut. Jadi kita reserve komen kita. Jangan cakap dulu, kita tengok aja dulu. Kalau betul-betul YB Muar ni dah insaf, kan? InsyaAllah lah. Kita boleh terima dengan hati yang terbuka. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Okey. Datuk, Tan Sri Anwar Musa, dia merasa dikhianati oleh rakan-rakan
UMNO sendiri Ya. yang mentah beliau dari dalam dan luar. Ya. Tidakkah ada rasa simpati pemimpin-pemimpin UMNO ni terhadap veteran UMNO ni? Dan apa pendapat Datuk? Bagi saya ni jawapannya kifarah. Ni kifarah. Orang yang telah menuduh saya, kononnya saya tidak bercakap benar, kononnya saya menuduh Presiden UMNO mau bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Padahal dia sendiri pun tahu. Sebab dia adalah salah seorang yang telah berbincang dengan Tun Dr. Mahathir, yang dihantar oleh parti untuk berbincang dengan Tun Dr. Mahathir. Dihantar oleh parti untuk berbincang dengan geng-geng Azmin, geng-geng Muhyiddin. Macam mana dia boleh fitnah saya, kata saya tidak bercakap benar? Cuba bayangkan kalau ketika itu parti menerima teguran saya dengan baik, maka apa akan berlaku? Kita tidak akan menjalinkan hubungan dengan Mahathir. Kita tidak menjalinkan hubungan dengan Muhyiddin Yassin. Maka bagaimana kita kuat sebelum kita bercantum dengan PPBM? Seperti mana kita memenangi pilihan raya kecil Kimanis, bagaimana kita memenangi pilihan raya kecil Tanjung Piai bersama dengan PAS, dalam keadaan pengundi-pengundi Cina, pengundi India sudah kembali bersama dengan kita. Cuba bayangkan kalau pandangan saya ketika itu diterima, maka kedudukan UMNO dan PAS harum semerbak. Kita boleh pukul mereka ini dalam pilihan raya umum yang ke-15, dan kita anytime UMNO dan PAS beserta dengan rakan-rakan MIC dan MCA, kita boleh merampas balik kerajaan. Dan bukan setakat dengan majoriti mudah, silap-silap hari bulan tuan-tuan, kawan-kawan kita masyarakat Cina dan India juga akan bersama kita untuk membentuk 2/3 majoriti. Tapi bila kamu bersama Muhyiddin, bila kamu terlibat dalam memainkan api perpecahan, kamu terlibat menjayakan agenda membenci masyarakat Cina yang dimainkan oleh Tun Dr. Mahathir, maka akhirnya mereka bentuk kerajaan yang dipanggil Kerajaan Bumi Putera. Manalah India dengan Cina tak marah, tuan-tuan. Jadi apa sudah jadi? Hari ini sokongan terhadap UMNO sedikit merosot. Hari ini sokongan terhadap PAS merosot, kan? Tetapi sokongan terhadap PPBM yang sudah lunyai tiba-tiba naik sedikit disebabkan mereka berjaya menundukkan UMNO. Jadi belum terlambat. Belum terlambat. Hari esok masih ada. Esok masih ada untuk UMNO. Esok masih ada peluang untuk berdiri mempertahankan maruah kita. Esok masih ada peluang untuk memastikan bahawa kita parti yang sepatutnya menjadi abang dan memimpin rakyat Malaysia. Besok masih ada peluang untuk menunjukkan kuku kita, untuk menunjukkan ketegasan kita. Kita dah bagi kata dua, bahawa sekiranya dua tuntutan ini tidak ditunaikan, maka kita wajib untuk menolak Belanjawan 2021. Sekiranya mereka ini manusia yang berlapang dada dan rasional, guna otak, rakyat hanya mahu dua. Pertama, duit KWSP mereka. Kedua, moratorium, supaya mereka boleh bernafas seketika akibat daripada kesan COVID-19 ni. Kalau dua perkara ini kamu tak boleh berikan, maka tidak ada sebab ada sebarang ahli parlimen daripada Barisan Nasional untuk memberikan sokongan kepada Belanjawan Muhyiddin Angkuh ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.